Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua, warga Malaysia yang dicintai, yang dikasihi pada petang Jumaat yang sangat mulia, sangat berkat dan sangat harmoni, aman damai kita berada di Malaysia ini. Alhamdulillah kita berada dalam suasana ilmu, majlis ilmu Al-Kuliah pada setiap petang Jumaat di TV3. Syabas kepada anda kerana memilih TV3 untuk kita muhasabah diri, mencari ilmu-ilmu yang baru, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini tuan-tuan dan puan, Al-Kuliah telah memilih satu tajuk yang sangat hebat. Kita akan menerjah sampai ke angkasa raya, membelah angkasa tuan-tuan dan puan. Tajuk kita pada petang ini iaitu Mujahid Angkasa Raya. Kena semangat sikit kita. Mujahid, jihad lah tu. Angkasa Raya. Kita nak terbang lah perempuan. Siap lagi ke angkasa raya. Bersama dengan pasukan-pasukan TUDM yang ada di hadapan saya. Ada lebih kurang 1,000 orang staf dan kaki tangan TUDM. Dan hari ini, tuan-tuan perempuan, Al-Kuliah bersiaran secara langsung dari Hangar 16 Squadron Pangkalan Udara Subang TUDM. Syabas, ini sempena ulang tahun TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia yang ke-53. Tahniah dan syabas kepada TUDM. Anda semakin berkembang, semakin hebat sebenarnya. Dan pada petang ini tuan-tuan perempuan, kita telah mengundang 2 orang ahli panel yang hebat-hebat yang memang akan bercerita tentang mujahid angkasa raya kepada kita. Mudah-mudahan kita mengenal apa itu jihad dan kita mengenal bagaimana nak ajak anak-anak muda supaya menyertai TUDM, supaya mereka korbankan diri mereka untuk pertahankan negara, bangsa dan agama. Jadi bersama saya pada petang ini ahli panel yang memang cukup popular di TUDM, iaitu Brigadier General Datuk Mazlan Abbas, Timbalan Asisten Ketua Staf Bahagian Sumber Manusia TUDM. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena hormat Datuk sebab kawasan dia ni nanti kena halau tuan-tuan ya. Dan di sebelah kiri Datuk, panelis yang kedua yang berbahagia, Sahibul Fadilah wa Sahibul Samaha, Ustaz Datuk Zawawi Yusof, seorang pendakwah dan penundi motivasi dan juga usahawan perfume yang cukup terkenal. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan Datuk Zawawi ini lebih dikenali sebagai Datuk Z sebenarnya ya. Alhamdulillah. Datuk K dah ada dah. Ini Datuk Z pula tuan-tuan. So Datuk Z penutup sekali Datuk, insya-Allah. Jadi kita hari ini bercerita tentang Mujahid Angkasa Raya tuan-tuan perempuan. Sama ada anda di sini ataupun di kaca TV, jangan ke mana-mana ya. Saya nak ajukan soalan pertama lah kepada yang bahagia Datuk Mazlan. Sepanjang pengamatan Datuk, penglibatan Datuk sebagai pegawai kanan TUDM, apakah harapan kepada warga TUDM bagi mertabakkan orang kata apa, TUDM sebagai tunggak pertahanan udara? Sebab kita ni udara ni luas sangat Datuk, boleh terdedah, tidak ada sempadan sebenarnya. Apakah harapan kepada warga TUDM sebenarnya? Silakan Datuk. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk-datuk, datin-datin dan yang saya kagumi, Ustaz Datuk Zawawi, hadirin hadirat, muslim muslimat yang saya kasihi, semoga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dalam ruang bicara di petang Saidul Ayam ini untuk membicarakan satu topik yang begitu besar, Mujahid Angkasa Raya. Jadi saya bagi pihak Panglima Tentera Udara dan juga pucuk pimpinan TUDM ingin merakamkan rasa terima kasih dan kepada seluruh anggota TUDM di mana juga dia berada dan atas kapasiti apa juga dia, di atas jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan yang memungkinkan untuk kita berada pada hari ini dalam suasana aman dan damai, Ustaz. Dalam masa yang sama saya juga harus memberi peringatan kepada anggota-anggota TUDM supaya lebih sensitif dengan keadaan sekeliling yang ada sekarang ini. Keadaan geopolitik yang berbeza, geostrategik yang tidak menentu. Dan tambahan lagi bila kita lihat negara kita yang terletak dalam satu region yang boleh kita katakan aman, kerana masih lagi banyak isu-isu yang belum selesai, isu tuntutan yang bertindih, persempadanan yang belum selesai,
perebutan kuasa di Laut Cina Selatan. Yang ini boleh mendorong kita ke kancah pertelingkahan yang boleh menjejaskan kedaulatan dan maruah negara. Oleh sebab itu perlu ada persediaan bagi diri kita, bagi TUDM untuk membuatkan satu perubahan. Ya. Kita tidak boleh jumut. Kita tak boleh terperangkap dalam zon keselesaan. Kerana sejarah telah memperlihatkan pada kita bagaimana organisasi yang terjebak dalam keselesaan, mereka akan alpa. Dan ini akan datang kemudaratan. Oleh sebab itu perlu ada islah. Perlu ada perubahan. Perlu ada penghijrahan. Supaya kita mempunyai kapasiti dan mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala ancaman yang bakal menghadapi kita. Sebagai permulaan. Ya, ya. Okey, terima kasih yang bahagia Datuk Mazlan Abbas menceritakan mukadimah itulah harapan warga TUDM sebenarnya sebagai orang kata tonggak pertahanan di bumi Malaysia tercinta ini di bahagian langit. Nak pertahankan bahagian langit. Jadi tuan puan-puan, saya nak balik Datuk Zawi Yusof menceritakan tentang Mujahid Angkasa Raya, Ustaz. Kalau Mujahid perfume tu kemudian. Ini Mujahid Angkasa Raya saja, Ustaz. Dalam Quran diceritakan, Ustaz, tentang ciri-ciri orang bertakwa, iaitu antaranya mereka berjihad harta mereka, berjihad nyawa dan diri mereka sendiri untuk pertahankan kata apa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya boleh tak Ustaz kaitkan, Datuk kaitkan dengan topik perbincangan kita tentang warga TUDM sebagai orang kata apa pertahanan kepada barisan udara negara Malaysia tercinta, tempat Datuk sendiri mencari rezeki. Silakan Datuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang bahagia Datuk, sebelah dengan saya dengan paku-pakunya. Saya hari ni semangat. Ustaz Fauzi baju pun macam tentera udara. Dan sebelah kita ada kapal terbang. Rasa kalau boleh terbang hari ni, semangat mujahid tu memang ada lah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita bersyukur lagi sebab kerana Allah memilih ada orang tertentu, keluarga tertentu, kumpulan tertentu, kita boleh beribadat. Kita boleh berseronok, boleh buat bisnes, tak kira perfume ke apa ke. Kita boleh buat pembangunan, universiti, pendidikan, ada semua sebab ada tulang belakang yang menjaga kita, iaitulah yang dinamakan pihak tentera. Dan ada tentera banyak, so hari ini tentera udara. Dua. Yang satu lagi nak sebut, orang bertakwa ialah jiwa pejuang. Itu sebab makna takwa, takwa maknanya memelihara diri daripada buat dosa, buat salah, langgar perintah Allah. Itu makna takwa. Jadi orang yang bernama tentera ni, dia bukan jaga diri dia saja, tolong jaga diri orang. Bila tolong jaga diri, satu, tolong jaga agama, tolong jaga maruah. Saya buat contohlah, nak cerita pentingnya tentera ni. Bayangkan sedang-sedang seronok, bom meletup. Bayangkan datang serangan. Bayangkan rumah kita kena tembak. Bayangkan skat datang. Dan bila berlaku perang, bayangkan pula kalau anak mayat bergelimpangan. Bayangkan anak kecil ditembak, orang perempuan kan diperkosa, harta dirampas, direbut. Kalau tak ada penjaga, dan namanya mujahid. Pendek kata mujahid ni ialah jaga diri, buat baik, pertahan kebaikan. Itu mujahid. Lawan dia yang buat jahat, mujahad. Oh tu dia. Jadi mujahid tu bukan orang bertakwa. Dah tahu istilah tu. Yang keduanya, tu makluman tuan-tuan bahawa ciri orang bertakwa, dia bukan sahaja pejuang, dia berjiwa memberi. A giver. Giver. Cuba tengok pejuang yang berperang kadang-kadang, yang selamat, yang mati dengan selamat. Ada yang patah, ada yang cedera, ada yang cacat, dan ada pula yang mati. Kita banyak dengar cerita dalam operasi kerja, mati dalam bekerja, mati dalam berkhidmat.
kapal terbang jatuh, kemalangan sana sini ataupun keluar negara, misi bukan selamatkan negara kita, selamatkan negara orang Islam juga, sebab kita satu bangsa. Akidah kita ialah bangsa kita, satu bangsa Melayu, satu lagi bangsa kita sebab satu akidah. Jadi orang TUDM tahniah, bukan orang TUDM saja, isteri-isteri, anak-anak yang terpaksa bersusah kerana pejuang-pejuang. Jadi tentera udara juga dipanggil tentera udara, boleh panggil tentera mujahidin. Tapi bunyi mujahidin itu teringat Taliban. Itu masalah juga tu. Jadi satu lagi untuk maklumat anda bersifat satu nama Allah Al-Hafiz, penjaga. Jadi sebab itu bila sebut takwa, yang nak jadi tentera dia kena takwa. Bila anda dekat dengan Allah, Allah bantu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu waliyul muttaqin. Allah jadi pembela orang takwa. Kalau berjuang tu orang takwa, kita jaga negara kita, Allah jaga juga negara kita. Satu fakta, Profesor Dr. Yusof Qaradawi cerita tentang tentera. Dia kata kenapa orang Islam di negara Arab dulu 1967 kalah perang. Dia kata kalah perang sebab banyak yang pergi perang tu yang banyak buat dosa. Ada sebab-sebab lain. Salah satunya yang pergi perang mabuk, buat dosa. Jadi dia kata kalau sedang buat dosa, durhaka kepada Allah, pergi perang, menang, kalau balik lagi berani buat dosa. Jadi insya-Allah mujahid, pertahankan negara dalam iman dan insya-Allah bahagia. Okey. Terima kasih yang bahagia Datuk Zawi Yusof. Sebenarnya puan-puan di sebelah kanan dan kiri kami ni ada pesawat peninjau namanya. Jadi sebenarnya dia betul-betul bukan cobaan, ya. Memang betul-betul pesawat, bukan mainan. Jadi tuan-puan kita teruskan lagi Mujahid Angkasa Raya kita pada petang ini. Macam mana kita nak cerita Datuk sebagai pegawai kanan TUDM. Biasa saya dengarlah di surat khabar baca surat khabar ataupun di TV radio, kadang-kadang TUDM buat latihan bersama dengan negara-negara lain, latihan bersama tu. Saya nak tanya Datuk, adakah ini sebenarnya satu taktik strategi? Adakah dia boleh dedahkan rahsia kita kepada dia ataupun dia dedahkan rahsia ilmu baru kepada warga TUDM untuk lebih pertahankan langit kita daripada pencerobohan? Silakan Datuk. Terima kasih Tuan Pengerusi. Memang kita banyak membuat latihan-latihan bersama dengan negara-negara, terutama dengan negara Eropah. Dan negara-negara ini adalah negara-negara maju. Kerana kita merasakan dengan hanya mengadakan latihan-latihan dengan mereka, kita dapat menimba ilmu daripada mereka. Kita kena terima hakikat bahawa mereka ini jauh di hadapan kita. Dan untuk kita maju, kita perlu belajar daripada mereka. Ya? Oleh sebab itu, kita bukan hanya mengadakan latihan-latihan, tapi kita juga menghantar anggota-anggota kita untuk berkursus di negara-negara ini. Seperti Amerika, UK, Australia. Dan apabila mereka balik nanti, ilmu-ilmu yang ditimba ini boleh kita gunakan untuk memajukan angkatan kita. Dalam pada yang sama, kita perlu harus akur bahawa kita tidak boleh berjaya dengan menjadi orang lain. Kita juga tidak boleh berjaya dengan meniru-niru orang lain. Kita perlu ada kekuatan sendiri. Kita perlu ada acuan sendiri untuk kita membina kekuatan kita. Oleh sebab itu, setiap ilmu yang kita terima, kita akan bawa balik, kita olah kembali supaya ia sesuai dengan kita. Sebagai contoh, Tuan Mursi, ya, kalau kita tanya rekrut di Amerika Syarikat, apakah denda yang paling dia takut? Dia akan kata extra drill tambahan. Kerana extra drill tambahan ini dia akan berasa malu. Kadang-kadang family datang, girlfriend tengok, dia rasa malu. Tapi kalau kita tanya rekrut daripada Australia, dia kata denda yang paling dia tak suka adalah bila weekend dia di stop. Dia tak dibagi weekend. Kerana pada mereka, pada orang Australia ni, weekend itu adalah masanya untuk mereka bersukaria dan melepaskan release whatever tension yang dia ada. Tapi bila kita tanya dengan rekrut kita, denda yang paling dia takut tu adalah potong gaji. Dia kata setakat extra drill tu buat dia je. Beres. Kalau ditahan weekend, cook house ada untuk makan, sekurang-kurang boleh save duit. Jadi ini yang berbeza budaya. Apabila kita melihat tu kekuatan, kita menguatkan kekuatan kita dengan acuan kita sendiri. Jadi inilah yang
kita akan lakukan dengan latihan yang sama dan ilmu-ilmu yang kita timba daripada negara-negara lain. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Mudah-mudahan bila kita menimba ilmu daripada negara-negara luar lebih maju, insya-Allah kita akan semakin hebat dan kita lebih sophisticated, peralatan canggih dan sebagainya. Apa pun dalam perempuan, kita berehat dahulu dengan Mujahid Angkasa Raya dan kita berjumpa selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua warga Malaysia, Singapura dan sebagainya yang menonton rancangan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Mujahid Angkasa Raya, dan kita ini bersiaran langsung, saya langsung dari Hangar 16 Skuadron Pangkalan Udara Subang TUDM. Dan Al-Kuliah pada petang ini diserikan lagi dengan kehadiran Panglima Tentera Udara yang bahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Rozali bin Daud daripada TUDM bersama Datuk semua dan juga Datin, tuan-tuan perempuan yang hadir dalam majlis yang cukup meriah pada petang Jumaat ini. Dan kita tak meriah tuan perempuan kalau tak bagi peluang kepada staf dari TUDM untuk tanyakan soalan kepada ahli panel. Pada petang ini kita terus buka kata peluang kepada mereka tanyakan soalan. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel yang dihormati dan Ustaz. Saya Kapten Khairul Fadli bin Abu Bakar TUDM daripada nombor 12 Squadron ingin bertanyakan satu soalan. Air Force Next Generation adalah moto strategi baru TUDM dalam menentukan hala TUDM ke arah cemerlang kemahiran dan modal insan. Bolehkah ahli panel yang terangkan elemen-elemen teras utama dalam mendominasikan falsafah kepada warga TUDM? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ada Kapten. Kapten kan Datuk kan? Kapten. Kalau saya masuk jadi Kapten juga ke? Ke masih pakai Ustaz juga? Tak Ustaz kot kan? Kapten lah kan? Jadi takkan Ustaz, kena bual Ustaz lah sebab jadi askar kan, tentera udara mesti Kapten. Jadi Datuk, saya pun baru dengar ni, Air Force Next Generation ni. Dia cakap orang putih Datuk. Ya. Silakan, apa sebenarnya elemen-elemen teras utama dalam cerita ni? Ceritakan Datuk, silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih juga kepada yang menanyakan soalan. Ya. Air Force Next Generation ini adalah merupakan satu konsep yang telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Panglima Tentera Udara pada sambutan hari ulang tahun yang ke-52 tahun lepas. Ini adalah merupakan pelan transformasi. Seiring dengan pelan transformasi oleh Kementerian Pertahanan dan juga oleh Angkatan Tentera seluruhnya. Dan kita mensasarkan bahawa menjelang tahun 2020, Tentera Udara Diraja Malaysia adalah merupakan tentera udara yang berspektrum penuh. Ya. Ini adalah satu ciri-ciri untuk modern day Air Force. Kerana kita berkeyakinan dengan menjadi sebuah angkatan tentera, angkatan udara yang berspektrum penuh, barulah kita boleh menangi cabaran-cabaran yang ada pada ketika ini dan juga di masa hadapan. Sudah tentulah dalam transformasi pelan ini, kita mengutamakan dan menitikberatkan beberapa elemen yang penting seperti ketumbukan, doktrin dan sebagainya. Namun begitu, kita memfokuskan soal modal insan itu sebagai satu perkara yang paling penting. Ia menjadikan prasyarat kepada kejayaan kepada pelan transformasi ini. Ya. Pepatah Cina ada mengatakan bahawa untuk sukses bagi setahun, kita tanam benih. Untuk sukses 2 tahun, kita tanam pokok. Tapi untuk dapatkan prosperity untuk 100 tahun, kita kena bina insan, Ustaz. Ini satu perkara pokok. Oleh sebab itu, kalau kita melihat kepada sejarah pembentukan pembangunan insan sendiri, Ustaz, bagaimana Rasulullah membentuk insan-insan begini, Ustaz? Generasi yang dikatakan sebagai generasi sahabat awalun, hebat generasi ini, Ustaz, yang dididik dan diasuh oleh Rasulullah. Dan natijah kepada pendidikan ini, kita lihat apa berlaku pada perang Badar Al-Kubra. Bagaimana 317 orang berlawan berhadapan dengan 1,700 orang yang lengkap dengan persiapan-persiapan. Dengan 600 baju-baju besi
Masya Allah, pada hari itu Abu Jahal dikatakan menyembelih 10 ekor unta untuk beri makan kepada bala tentera dia. Namun, generasi awal ini yang dibina dan diasuh oleh Rasulullah akhirnya dapat kejayaan. Saya juga ingin menarik perhatian kepada satu kisah di zaman Sayyidina Umar, Ustaz. Bagaimana satu hari Sayyidina Umar duduk dengan sahabat-sahabat bercerita macam kita lah bersembang, ada kena tarik kan. Bagaimanakah untuk kita berjuang ke jalan Allah? Sahabat katakan, aku perlukan harta untuk berjuang ke jalan Allah. Ada yang mengatakan emas dan perak, ada yang mengatakan tunggangan-tunggangan, senjata dan sebagainya. Tapi apabila sampai kepada Amirul Mukminin yang hebat sebelum Islam, bertambah hebat sebelah Islam ini, dia katanya bukan harta yang aku perlukan, bukan emas perak yang aku perlukan, tapi aku perlukan orang-orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, seperti Muaz bin Jabal, seperti Salim Maula, Abu Huzaifah. Ini Ustaz, satu dialog yang begitu pendek, tapi memberi arti kata yang begitu besar. Bukan soal harta itu tak penting, bukan senjata itu tak penting, tetapi modal insan itu perkara pokok untuk kejayaan kita, Ustaz. Abu Ubaidah Al-Jarrah hebat, gagah dan jujur. Muaz bin Jabal, orang muda yang punya intelek yang begitu tinggi, abid di waktu malam, gagah di waktu siang. Salim Maula, Abu Huzaifah, bekas hamba, tapi jiwanya tidak hamba, jiwanya merdeka, punya jati diri. Dan di antara orang-orang yang boleh menegur Khalid ibn Walid. Oh Ustaz, kalau adalah ini, sekarang kadang-kadang kita nak tegur bos kita pun rasa takut, Ustaz. Jati diri rasanya saya rasa kurang. Tapi inilah yang hendak kita bentuk, yang Air Force Next Generation akan bentuk, Ustaz. Hebat. Cantik Datuk. Air Force Next Generation. Memang cantik dia punya trust-trustnya. Apapun dalam perempuan yang dirahmati Allah, kita ambil lagi soalan kedua daripada warga TUDM. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli panel. Di sini saya ada satu soalan. Seperti yang kita sedia maklum, kekuatan rohani dan keimanan yang mantap kepada Allah begitu ditekankan oleh tokoh-tokoh pemimpin Islam suatu ketika dahulu, sehingga berjaya mendidik tentera dan rakyatnya dengan cemerlang. Mohon ahli panel perjelaskan dan huraikan lagi konsep kekuatan rohani dan keimanan kepada Allah bagi merealisasikan sesuatu penugasan dalam zaman sekarang. Okey, terima kasih yang bahagia yang bertanya tadi, Datuk Zaw Yusof. Mungkin akan menjawab soalan inilah. Cuma barangkali Datuk, saya dah masuk tadi kan, saya kadang-kadang cemburu tengok dia punya pegawai TUDM ni. Dari segi badannya memang slim-slim. Tidak ada yang boroi ataupun roboy. Ada. Tak ada, memang slim. Dari segi jasmani mantap, Datuk. Jasmani mantap. Memang first class lah badan dia. Mungkin dengan sebab kawat dan sebagainya. Macam mana Datuk kita nak tambah iman yang mantap pula? Apa yang patut kita serapkan dalam TUDM? Silakan Datuk. Okey, Masya Allah. Jasmani. Kita ada dua. Jasmani ada, rohani ada. Dan kita semua tahulah, jasmani itu just to get the money. So jasmani soal luaran. Kita ada inside out, kita ada outside in. Kapal terbang, dan Allah Ta'ala sebut, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kena bersedia semampu mungkin kekuatan. So kekuatan yang pertama, tuan-tuan, untuk makna taqwa ada dua makna. Dia panggil al-quwwah. Kuat yang pertama, kuat jasmani. Yang ini kita ada, musuh pun ada. Jadi kalau dia ada, kita ada, kemudian kalau dia lebih, kita kurang, kita ada potensi kalah. Tapi kita ada satu lagi kekuatan dalaman yang lebih hebat, yang tak nampak, namanya kekuatan rohani. Kekuatan rohani itu ialah dia berkait dengan soal iman, belief. Belief ialah soal keyakinan. Sebab itu tentera, soal utama bukan soal gaji. Sebab kalau soal gaji, anda akan lebih hormat kepada orang yang bagi lebih ke anda. So sebagainya. Bukan soal keluarga, bukan soal, itu pun perlu sebab bila seorang yang jadi tentera dah sign merah apa.
Berani mati. Sanggup mati. Itu satu. Yang keduanya, bila cerita rohani, saya buat contoh. Kita ambil contoh. Tengok, saya sebut, kalau orang kafir ada kuat. Saya tengah semangat ni Ustaz. Saya Ustaz Fauzi pun semangat juga tu. Kalau dia kuat, kita lemah, kita mungkin kalah. Tapi kalau kita kuat, kita punya rohani, jasmani kita kurang, orang kafir kuat luaran, lemah dalam. Yang kita ni kurang kat luar, tapi dalamnya kuat, yang Datuk sebut tadi. Masya Allah, macam penceramah Ustaz. Hebat. So nak ceritanya, perang Badar menang, kalau ikut jasmani memang kalah. Bukan saja persenjataan, tapi juga jumlah. Tapi yang menang, kekuatan rohani. Yang Sayyidina Umar duk bimbang tadi tu, yang duk bimbang, yang dia nak orang-orang hebat. Sebab apa? Sebab bimbang, harta kat luar tu tak apa. Cubaan kat luar tak apa. Tapi kalau dalam tak kuat, hancur. Sebab tu bila Islam menang daripada Parsi, bawa balik harta banyak, Umar tengok harta, ngalir, nangis. Ditanya, kenapa nangis? Tak suka ke sebab kita menang? Dia kata, bukan aku tak suka. Aku bimbang harta ni nanti masuk dalam jiwa kamu, jadi hamba harta. Yang tu yang kita cukup. Saya buat contoh, kekuatan rohani sangat penting. Cerita Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, tenteranya sikit. Tengok, yang pelik, dia pernah usung 70 buah kapal naik ke kawasan bukit yang jaraknya 3 batu, yang nak ceritanya tengah malam pula tu, bulan Ramadan pula tu, nak serang kota Konstantinopol, serang kot depan tak boleh, ghostan kot belakang, tolak atas padang pasir. Nak ceritanya kekuatan apa tu? Tak pakai jin, tak pakai tok bomoh, tak pakai pawang, jalan dengan kudrat badan biasa, tapi kekuatan rohani. Sultan Muhammad Al-Fatih diceritakan sembahyang tahajud. Saya nak beritahu, tengok kekuatan rohani. Bila dia menang kota Konstantinopol, dia sembahyang Jumaat yang pertama sekali, dia tanya, siapa nak jadi imam? Tengok, nak jadi imam. Dia kata, siapa-siapa cukup syarat jadi imam. Dia kata, siapa-siapa ramai-ramai tentera aku yang pernah tinggal solat, duduk. Tak layak jadi imam. Yang pernah tak sembahyang, duduk. Siapa-siapa yang tak pernah tinggal sembahyang sunat-sunat rawatib, duduk. Tak layak, duduk. Dia sebut, siapa yang pernah tinggal sembahyang tahajud, semua duduk, tinggal seorang berdiri. Dia seorang berdiri. Sebab dia kata, aku tak pernah tinggal tahajud, tak pernah tinggal rawatib, tak pernah tinggal sembahyang sunat, aku layak jadi imam. So dia general perang, dalam masa yang sama juga dia dekat dengan Allah. Orang ni boleh pimpin orang bawah, jiwa hamba, yang ni boleh ditegur, boleh menegur, boleh dipaksa, rela dipaksa, yang itu pejuang. Sama juga Salahuddin Al-Ayyubi, tentera sikit tapi boleh menang. Anda tahu Salahuddin sebelum dia perang, dia menyamar jadi askar biasa dulu. Dia menyamar askar biasa, dia pergi di sempadan, dia rasuah kat tentera dulu. Nak tengok tentera dia boleh terima rasuah ataupun tidak. Bila kekuatan rohani kuat, tentera dia tak terima rasuah. Sekarang tentera aku dah kuat, aku boleh perang. Kenapa? Sudah kuat. So kekuatan rohani inilah. Kalau ada kat luar kuat, dalam pun kuat. Ini pesawat pun ada, dalam pun kuat. Dia punya sawat dia tu, pejuang tu ada. InsyaAllah hebat. Yang kita tak nak, semua canggih, tapi dalam lemah hanya kerana duit manusia tak kuat. Wallahualam. Okey. Sedap dengan kupasan Ustaz. Dia cerita bab sejarah pun ada dan kita kaitkan dengan zaman kita sekarang. Okey, kita ambil lagi soalan ketiga daripada warga TUDM, silakan. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Saya pegawai waran udara 2 wanita Nurliza dari Material Udara 2 Pangkalan Udara Subang ingin bertanyakan soalan mengenai peranan wanita sebagai Sri Kandi dalam TUDM. Kita melihat wanita TUDM kini mampu mengendalikan pesawat pejuang dan melaksanakan tugas-tugas mencabar yang lain. Bagaimana ahli panel melihat kaitan penugasan ini dengan peranan wanita zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang turut sama berjuang membantu menyalurkan tenaga? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih yang bertanya. Ini juga saya kadang-kadang segan, Datuk. Peringkat terjun kapal terbang tu, orang wanita boleh buat. Warga TUDM, saya tak berani buat.
Takut mati. TDM tak terjun dekat terbang elok. Aduh. Okey, kita tanya bagi Datuk macam mana sebenarnya tugasan wanita dalam TDM. Silakan Datuk. Terima kasih kepada yang bertanya. Bila membicarakan soal kaum Hawa ni, kadang-kadang saya terlalu terpanggil kerana perkembangannya begitu pesat sekali. Kita tengok di mana aja lelaki situ ada kaum Hawa. Hatta kadang-kadang mencabar kedudukan kaum lelaki. Kalau kita tengok di pusat-pusat pengajian tinggi Ustaz, ramainya kaum Hawa seolah-olah meletakkan kaum lelaki seperti spesies yang hampir pupus. Itu belum tengok lagi kelulusan kaum lelaki paling bawah. Jadi ini kehebatan kaum-kaum Hawa ni Ustaz. Jadi bila kita tengok pepatah yang mengatakan the hand that rock the cradle will rule the world, yang menghayun buai akan menguasai dunia. Memang betul Ustaz. Tapi dalam konteks ini Ustaz, inilah keindahan Islam. Karena Islam memberi ruang yang begitu luas untuk kaum-kaum Hawa berperanan. Kalau dijadikan Hawa bukan semata-mata menjadi teman kepada Adam, punya peranan sendiri. Begitu juga kita lihat dalam zaman Rasulullah bagaimana isteri-isteri Rasulullah seperti Khadijah Al-Khuwailid membantu Rasulullah dalam soal material, spiritual dan sebagainya. Dan begitu juga kalau kita lihat nama-nama seperti Asma binti Abu Bakar dan begitu Sayyidatina Aisyah yang membantu Rasulullah dalam menstrategikan tentang penghijrahan Rasulullah itu sendiri. Di medan perang pula, kalau kita lihat pada perang Uhud itu sendiri, bagaimana para wanita, nama-nama seperti Ummu Salim, Ummu Rakikah, itu berperanan. Kaum laki-laki berperang, tapi kaum wanita melakukan kerja-kerja yang lain, merawat tentera yang cedera, memberi makan. Hatta Ummu Atikah itu sendiri terlibat dalam 7 peperangan Ustaz. Inilah kehebatan yang Islam bagi ruang untuk kita. Berbalik kepada TDM Ustaz. Kita juga mengamalkan cara yang sama. Tidak ada gender bias di sini. Kita beri seluas-luasnya peranan kepada wanita. Kita lihat sudah ada juruterbang wanita. Sudah ramai. Ada juruterbang pesawat pejuang, pesawat angkut yang seperti yang Ustaz katakan tadi, pesawat heli. Kalau kita terbang di angkasa Ustaz, suara-suara merdu, kedengaran, mengawal lalu lintas udara. Mereka ini adalah air traffic controller, wanita. Begitu juga dengan jurutera, technician. Inilah Ustaz. Dan dalam aspek peningkatan kerjaya, sekarang ni sudah ada wanita yang berpangkat colonel. Tidak heran satu hari nanti ada juga wanita-wanita yang menjadi jenderal macam saya ni. Nak jadi PTU tu lambat sikit lah. Ya. Jadi itu kena tunggu sedikit masa lagi. Inilah peranan ya, Ustaz yang kita bagi. Tapi kita juga tidak harus lupa tentang peranan bakat Ustaz. Isteri-isteri ni dia ada di ansang heroin. Hebat. Mengajarkan kerja-kerja amal dan sebagainya. Rajin berkuliah. Dan macam-macam lagi Ustaz. Datuk, saya sebenarnya tertarik bila berada di angkasa raya, tak ceria kalau tidak ada perempuan. Sebab tu kalau kapal terbang, tak kira lah. Yang komersial tu Datuk, memang ada pramugari perempuan. Kalau semua laki-laki memang tak syok. Apa pun orang perempuan, kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Sayyidul kaunaini wathaqalain Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Maulaya salli Alhamdulillah, setianya anda dengan TDM, dengan Al-Kuliah pada petang ini. Tajuk kita ialah Mujahid Angkasa Raya. Macam mana nak ciptakan diri kita sebagai orang yang berjihad di angkasa lepas. Dan kita bersama dengan Brigadier General Datuk Mazlan Abbas, Timbalan Asisten Ketua Staf Bahagian Semua Manusia TDM, dan juga yang berbahagia Datuk Zau Yusof atau Datuk Z. Datuk, saya nak tanya Datuk Z lah ya, tentang bila sebut saya nampak kiri kanan kapal terbang. Kapal terbang yang hebat. Saya pun cuba nak naik jugalah. Datuk, saya nak kaitkan dengan zaman sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, malah sebelum Nabi lahir lagi, bagaimana tentera-tentera Abrahah ni menggunakan jentera-jentera kereta kebalnya
yang bernama gajah-gajah ni. Kata kebal tu. Tapi dapat dihancurkan selumat-lumatnya oleh pesawat-pesawat yang bernamanya Tayran Ababil. Hebat, kalah kata kebal dengan sebab pesawat Mujahid Angkasa Raya. Sila kepada tu, silakan. Okey. Bagaimana cerita duk sekarang ni, nak suruh hebat lagi kalau boleh gajah tu boleh terbang. Lagi hebat, bawa gajah tu biar boleh terbang. Jadi dia boleh serang lah. Itu sebenarnya nak menceritakan bahawa kuat-kuat tentera ni ada bidang dia, tapi tentera udara ni very special. Digambarkan. Jadi orang-orang yang bekerja, tuan-tuan yang bekerja sebagai tentera udara ni, bila terbang tadi, wanita yang terbang, ingat burung ababil. Terbang bawa misi, tapi jangan bom pula. Yang tempat-tempat yang betul. Okay. So dia, sebab itu Rasulullah SAW bercerita soal serangan, peperangan. Sebelum Nabi menyerang, Nabi hantar pengintip dulu, intelijen dulu. So mengintip sekarang, mengintip dalam bentuk orang, mengintip dalam bentuk pesawat tentera. So kalau barat dah ada pesawat yang boleh pergi terbang tanpa ada pilot. So kita pun kena ada juga pengintip. Dan kalau boleh ada pula jin terbang, Ustaz. Mengintip, bagi tahu bagi pihak kita. Bukan pergi kacau rumah orang je, baik ajak pergi perang, jin tu lagi bagus. Dan satu lagi tuan-tuan, mengintip, nak ceritanya penting pertahanan sebab serangan yang disebut tadi kita bimbang. Serangan kadang-kadang tak tahu datang serta-merta sebab sekarang semuanya otomatik semua. Niat jahat kadang-kadang berubah serta-merta boleh serang. Tengok Libya kena serang, yang kena serang. Yang kita bimbang, kalau tak ada jiwa pejuang, kadang-kadang salah guna. Jadi saya nak beritahu, ni boleh tembak, boleh mengintip, boleh mengintip anak bulan, Ustaz. Saya ingat anak bulan nak puasa pun boleh tengok juga. Jadi kekuatan atas ini perlu lebih kuat lagi. So kalau yang berjuang bawa kapal terbang tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sambil serang Allah akan beri nampak, lihat hati yang bersih. Dan insya-Allah musuh, sebab saya sebut wallahu waliyul muttaqin. Kalau pejuang itu yang terbang bawa kapal terbang itu orang takwa, Allah pelindung dia, mengelak daripada nahas dan menyelamatkan dia, misi penyelamat untuk negara. Alhamdulillah. Itulah kaitan sebenarnya ya. Surah Al-Fil yang kita baca kadang, biarlah kita tahu maknanya. Okey Datuk, dalam masa 2 minit ini, apakah modal insan yang dijanakan oleh TUDM supaya wujud warga TUDM yang seimbang duniawi dan akhrawi? Silakan Datuk. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ini merupakan satu cabaran yang paling besar pada TUDM untuk melahirkan modal insan yang seperti Tuan Pengerusi katakan tadi. Kerana kita percaya hanya menerusi modal insan begini, pelan transformasi atau kemajuan TUDM dapat dicapai. Oleh sebab itu kita bekerja keras merangka program-program tertentu, menstrukturkan latihan kita supaya kita dapat melahirkan modal insan begini. Kita juga bekerja rapat dengan Kagan dengan mengadakan modul-modul seperti modul jeli, jasmani, emosi dan sebagainya. Ini ada modul-modul yang diwujudkan khas untuk melahirkan modal-modal seperti begini, Ustaz. Kita yakin dengan komitmen oleh pimpinan, dengan modul yang kita ada, insya-Allah. Kerana ini satu perjalanan yang jauh, usaha yang berterusan, yang tidak ada noktahnya. Kerana kita tahu, selagi kita tidak dapat modal-modal begini yang telah diasuh dan macam oleh Rasulullah dulu, kerana Rasulullah itu sebagai qudwah hasanah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itulah modal yang terbaik bagi kita, Ustaz. Ya, maknanya kita melatih supaya solat berjamaah, ya, kalau dan insya-Allah puasa sunat kalau Isnin Khamis, mudah-mudahan rohani kita, iman kita bertambah, ada baca Quran bersama-sama, tadarus dan sebagainya dekat-dekat bulan puasa ni kata contoh ya. Insya-Allah Ramadan ya, kita rehat seketika sebab saya nak naik ke pesawat sekejap. Kita jumpa lepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang menonton Al-Kuliah pada petang ini, petang Jumaat dengan tajuk kita Mujahid Angkasa Raya sempena ulang tahun TUDM yang ke-53 dan kita bersiaran di hangar yang 16 Skuadron
Pangkalan Udara Subang TUDM. Apa pun Ustaz Datuk Zawi Yusof, saya nak tanya Datuk lah, di luar sana ramai juga minat ni untuk masuk TUDM katakanlah. Jadi bila sebut mati ni, mati syahid ke tidak TUDM ni kalau mati ni? Sedangkan ada disebut kategori mati syahid kalau pertahankan negara ni. Boleh Ustaz kaitkan dengan kesyahidan seorang tentera itu, bagaimana ciri-cirinya? Silakan Ustaz. Okey, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, semua mati. Tak ada yang tak mati melainkan mati. Dan mati pula bukan ikut abjad. Kalau mati ikut abjad, yang mati A dulu. Z mati kemudian. Kita minta panjang umur lah. Saya dengan tuan-tuan pun tak tahu siapa mati dulu. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Ataupun saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu. Tak maaf. So Ustaz, cerita di luar mati tak mati mulia, mati package, mati syahid. Saya baca hadis Nabi, terjemah. Dia kata orang mati syahid ni, dia ada syahid dunia, pertahankan dunia. Syahid akhirat, mati kemalangan, jatuh bangunan jatuh atas dia, aksiden dan sebagainya lah. Mati mengandung, mati beranak. Kemudian satu lagi mati syahid dunia akhirat. So kalau berlaku perang, mati syahid, maka yang pertama sekali yughfaru lahu fi awal. Dosa diampun di darah percik jatuh tu, habis dosa keluar. Okey. Yang keduanya wa yura maq'aduhu fil jannah. Bila nak mati je dia dah nampak tempat di syurga. Kata ulama, kita nak masuk syurga ni walaupun tak pernah masuk lagi, kita dah tahu kita bilik, dah tahu macam kita kenal rumah kita sekarang. Kat mana duduk TV, kat mana duduk dapur, buku. So bila mati syurga nampak. Yang satu laginya wajuzar, selamat daripada azab kubur. Sebab dalam kubur lama sebelum kebangkitan. Seorang yang mati syahid, masya-Allah. Kemudian wa ya'manu minal faza'il akbar, selamat daripada goncangan akhirat. Dan satu lagi, diberi pakaian kemuliaan iman di akhirat. So akan dikenali pejuang-pejuang. Tulis nama TUDM kat situ contoh. Dan satu lagi, dia akan dapat ganjaran, dapat hurul ain, bidadari. So perempuan dapat bidadara. Sebab bendahari dapat bendahara. Kemudiannya wa yushfa'u, dia boleh bagi syafaat 70 insana min aqrabih. Dia boleh bagi syafaat 70 orang daripada keluarga je. Jadi daripada mati rempit, tak tahu apa makna tu, baik masuk TUDM, berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Wallahualam. Alhamdulillah. Semangat Ustaz. Saya pun lepas ni nak masuk TUDM lah. Nak tinggal pengacara dah. Okey Datuk, masa 2 minit ni apa harapan Datuk pada anak-anak muda yang barangkali mak rempit tengok sekarang ni, nak ajak masuk TUDM ni. Tadi cerita buat akhirat, bidadari sebagainya. Cerita buat dunia sikit, gajinya macam mana? Bonus per bulan? Silakan Datuk. Kena tanya PTU. Terima kasih Ustaz. Dalam masa yang singkat ini, saya bagi pihak Parlimen Udara dan pucuk pimpinan TUDM mempelawa anak-anak muda. Kerana kita menyediakan satu kerjaya yang begitu mencabar. Nak jadi yang mak rempit tu boleh jadi fighter pilot. Buatlah aksi-aksi yang mana yang anda suka. Kerana di situ tidak ada halangan dan tidak ada polis. Ya. Jadi, dan kita juga menyediakan imbuhan yang begitu baik sekali. Dan oleh sebab itu, dalam masa yang sikit Ustaz, saya mempelawa lah anak-anak muda. Marilah bersama-sama kita bersama-sama dengan TUDM untuk memperjuangkan kita kedaulatan bangsa dan negara. Kerana ini satu amanah yang begitu suci. Satu tugas yang begitu suci yang perlukan sokongan daripada segenap rakyat, terutamanya anak-anak muda. Because ini adalah bersamaan dengan tajuk sambutan hari ulang tahun yang ke-53 Ustaz, iaitu engaging the talent. Ya, kita perlukan the best and the brightest untuk masuk di dalam TUDM Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Yang Bahagia Brigadier Jeneral Datuk Mazlan Abbas, Timbalan Asisten Ketua Staf Bahagian Semua Manusia TUDM. Terima kasih Yang Bahagia Datuk Zawi Yusof, ya, sebagai seorang perunding motivasi dan juga usahawan yang cukup hebat sekarang dan menceritakan tentang hebatnya orang yang menjaga perbatasan kedaulatan negara ini sampai peringkat mati syahid. Dan juga terima kasih Yang Bahagia Panglima Tentera Udara kita, Jeneral Tan Sri Datuk Seri Rozali Daud yang turut hadir pada petang ini. Terima kasih Tan Sri, dan juga kepada anda semua yang turut hadir, 1000 orang lebih saya rasa ni dalam orang kata hingga 16 pada petang ini. Terima kasih. Tahniah kepada TUDM.
sempena ulang tahun ke-53. Happy birthday to you. Dan tuan-puan yang jangan lupa pada minggu hadapan bersama dengan saya dan juga Al-Kuliah pada minggu hadapan di Kota Kinabalu. Anda semua orang KK, jumpa kami di sana ya dengan tajuk Jenayah Sihir. Kita nak habis-habis binasakan sihir. Kita lihat TV Al-Kuliah pada minggu hadapan Jenayah Sihir. Ya, jangan lupa bersama kami. Jumpa sempena Jom Heboh di Kota Kinabalu. Apa pun, terima kasih kepada TUDM. Terima kasih penghargaan kepada Justuk Guru yang sudi menaja hadiah tajaan kepada penonton yang bertanya dan juga kepada ahli panel. Jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saujana. Bermusafir, berkelana,